Maklumat utama negara sejak mencapai kemerdekaan 57 tahun ialah menjadi sebuah negara yang harmoni dan makmur lagi bersatu padu berasaskan sistem demokrasi di dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil. Di dalam usaha mencapai maklumat ini, berbagai dasar telah diupar dan dilaksanakan. Dasar-dasar pembangunan negara di Malaysia mempunyai keunikannya sendiri kerana ia diupar dengan ciri-ciri dan keperluan negara semasa. Disebabkan Malaysia ini mencapai tahap pembangunan yang tinggi dan menjadi negara yang maju, dasar-dasar mesti diperlukan supaya jurang perbezaan sama ada di antara kaum maupun wilayah dapat dikurangkan. Oleh itu, dasar-dasar sangat penting supaya persatuan negara dan integrasi nasional dapat dimantapkan. Untuk membangunkan sesebuah negara, dasar pembangunan tidak boleh dikurangkan. Ini disebabkan dasar pembangunan merupakan asas atau tapak falsafah dan peraturan bagi negara. Pembangunan dalam memajukan masyarakat atau negara yang mundur dan juga melibatkan banyak aspek kebendaan dan bukan kebendaan, iaitu sumber fizikal dan sumber manusia. Oleh itu, secara umumnya dasar pembangunan dalam memenuhi potensi kemampuan manusia supaya keperluan asas, pekerjaan dan kesamarataan yang mereka diperolehi dapat dipastikan. Terdapat 3 kaum utama di Malaysia iaitu Cina, Melayu dan India. Untuk kaum Cina, menurut catatan sejarah, perhubungan perdagangan antara negara China dengan tanah Melayu telah wujud sejak sekian lama. Kewujudan hubungan diplomatik antara Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Tanah Besar China telah menyebabkan kedatangan para pedagang Cina untuk menjalankan aktiviti perniagaan di Tanah Melayu. Pihak British juga telah melakukan campur tangan Inggeris supaya kedatangan orang Cina dapat digalakkan masuk ke Tanah Melayu dan menjadi bulu kasar untuk kepentingan mereka. Manakala untuk kaum Melayu, berdasarkan teori tentang proses pembentukan awal masyarakat Melayu di Tanah Melayu, terdapat orang Melayu daripada selatan Pinyo Asia telah berhijrah secara beramai-ramai ke Semenanjung dan Kepulauan Borneo pada zaman sebelum Masehi. Kedatangan mereka menyebabkan penduduk pribumi iaitu orang asli di Tanah Melayu terpaksa berpindah ke kawasan pedalaman. Kaum Melayu juga telah menjadi penghuni tertua selepas penduduk pribumi di Tanah Melayu. Bagi kaum India datang ke Tanah Melayu sejak pembukaan Selat Melaka adalah untuk tujuan perdagangan sebagai pedagang kain dan meminjam wang. Disebabkan penjajah British ini mendapatkan bulu yang murah, patuh dan senang dikawal, mereka telah membuat keputusan untuk mendapatkan kaum India bekerja sebagai buruh di ladang-ladang kedai milik mereka. Terdapat berbagai krisis yang berlaku sebelum PBB dilancarkan, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini adalah peristiwa hitam yang dilalui oleh semua rakyat Malaysia. Peristiwa ini dilakukan pada zaman kepimpinan Tuanku Abdul Rahman dan punca strategi ini ialah disebabkan jurang yang amat besar daripada berbagai aspek sehingga menyebabkan ketidakpuasan hati antara satu sama lain. Berbagai usaha dilakukan untuk memulihkan keadaan seperti tertumbuhnya Majlis Perundingan Negara yang berfungsi untuk merangka perpaduan negara dan hasilnya adalah terciptanya satu ideologi kebangsaan iaitu Rukun Negara. Selain krisis mengenai peristiwa 13 Mei 1969, terdapat krisis yang lebih hebat di negara kita iaitu krisis ekonomi yang berdasarkan perkauman. Yang pertama adalah perbezaan taraf kehidupan antara kaum yang kentara. Peratus tertinggi yang berada pada paras kemiskinan adalah kaum Bumiputera iaitu sebanyak 64.8%. Kemudian diikuti oleh kaum India iaitu sebanyak 38.2% dan akhirnya adalah kaum Cina iaitu sebanyak 26.2%. Yang kedua adalah ketidakseimbangan dalam hak milik dan penguasaan ekonomi antara kumpulan etnik di Malaysia dengan pelabur dari luar negeri. Bumiputera hanya memegang 2.4% berbanding kaum Cina yang memegang sebanyak 27.2%.
daripada pemilikan modal saham, manakala sebanyak 63.3% dimiliki oleh pelapor asing. Manakala yang ketiga adalah perbezaan dari segi tenaga kerja dan pekerjaan antara etnik. Kesan daripada dasar pecah dan perintah diamalkan oleh British. Sektor pertama iaitu pertanian dan perikanan adalah dikuasai oleh orang Melayu. Manakala sektor kedua iaitu perombongan, perbuatan, pembinaan, utiliti dan pengangkutan adalah dikuasai oleh etnik Cina dan India. Tetapi kebanyakan etnik Cina dan India terlibat dalam sektor ketiga iaitu perdagangan, borong dan rencik, kewangan, perkhidmatan awam dan lain-lain. Etnik Cina juga menguasai kategori profesional, teknikal, pengurusan dan juga jualan. Terdapat juga perbezaan kaedah pendidikan antara kaum. Setiap etnik di Malaysia dikatakan cuba untuk mempertahankan sistem pendidikan dan bahasa ibunda masing-masing. Bagi orang Melayu, sekolah mereka adalah sekolah vernakula Melayu. Bagi orang Cina, sekolah mereka adalah sekolah vernakula Cina. Manakala bagi orang India, sekolah mereka adalah sekolah vernakula Tamil. Dasar ekonomi yang diamalkan oleh British di tanah Melayu sebelum kemerdekaan ialah dasar yang memecahkan layar berdasarkan kegiatan ekonomi yang berbeza-beza menurut kaum. Tun Abdul Razak Dr. Hussain telah memperkenalkan dasar ekonomi baru pada tahun 1970 untuk menangani ketidakseimbangan ini. Dasar ini melibatkan 4 rancangan 5 tahun melalui rancangan Malaysia kedua, iaitu pada tahun 1971 hingga 1975. Dasar ini ditumpukan kerana peristiwa 13 Mei. Dasar ini juga dilaksanakan selama 20 tahun iaitu dari tahun 1970 hingga 1990. Maklumat utama dasar ini adalah untuk mencapai persatuan negara dan integrasi nasional kerana kedua-dua nilai ini merupakan khazanah terpenting untuk menjaga keamanan sesebuah negara yang majmuk. Dasar ini dilaksanakan dengan menggunakan strategi seremban dua mata iaitu membasmi kemiskinan. Kerajaan telah menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Selain itu, terdapat juga menyusun semula masyarakat. Kerajaan telah memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak keseimbangan agar pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi yang dapat dihapuskan. Kita dapat lihat berbagai kesan telah berlaku selepas 20 tahun TB dilaksanakan bermula dari tahun 1970 sehingga 1990 dan diteruskan dengan dasar pembangunan negara pada tahun yang berikutnya. Kita terdapat 3 objektif asas bagi dasar ekonomi. Yang pertama ialah menggalakkan perpaduan dan integrasi negara. Kedua ialah mewujudkan peluang guna tenaga dan yang ketiga adalah menggalakkan pertumbuhan ekonomi keseluruhannya. Bagi kesan TB terhadap ekonomi, peningkatan keluaran negara kasar bagi semenanjung Malaysia dengan kadar purata sebanyak 6.4% setahun bagi tempoh 18 tahun sehingga tahun 1985. Penubuhan mara farma feudal, MIDF dan sebagainya bagi mengaji semula program masing-masing. Bagi kesan terhadap guna tenaga pula, kita boleh mendapati jumlah guna tenaga telah meningkat pada tahun 1988. Sektor teknik dan kemahiran mempunyai peningkatan yang tinggi walaupun berlaku peningkatan dalam tempoh 18 tahun ini. Tetapi, sebilangan yang besar daripada jumlah ini terdapat dalam kumpulan pekerjaan yang pendapatan rendah. Jadual ini merupakan kajian separuh bukan rancangan Malaysia ketiga. Ia telah menunjukkan nilai yang ditambah dalam juta ringgit mengikut harga 1978, guna tenaga dalam 1,000 orang dan nilai ditambah setiap orang dalam ringgit harga 1978. Bagi kesan terhadap pendapatan, jadual ini telah menunjukkan peningkatan pendapatan purata bagi kesemua etnik dalam masa 17 tahun.
Berdasarkan jadual tersebut, kita boleh mendapati etnik Cina mempunyai peningkatan pendapatan yang paling tinggi berbanding dengan etnik Melayu dan India. Disebabkan pendapatan meningkat, ekonomi bagi Bumiputera telah meningkat pada kadar 2.4% hingga 23.5%. Dan kadar kemiskinan juga telah menurun dari 49.3% pada tahun 1970 kepada 5.7% pada tahun 2005. Seterusnya adalah kesan terhadap hak milik dalam sektor syarikat. Kemajuan pemilikan dalam modal saham ini agak lambat. Menurut rekod-rekod rasmi, hak milik dan penguasaan syarikat Malaysia dalam sektor syarikat peningkatan pemilikan rakyat Malaysia telah melebihi matlamat 70% menjelang 1990. Walau bagaimanapun, pencapaian bahagian Bumiputera adalah masih rendah. Jadual ini merupakan pemilikan modal saham oleh syarikat Berhad di Semenanjung Malaysia, iaitu pada tahun 1969 hingga 1990. Berdasarkan jadual ini, telah menunjukkan kaum Bumiputera memiliki kepentingan yang besar dalam sektor kewangan dan bank. Kita juga boleh dilihat kepada sektor perdagangan. Kaum Bumiputera telah memiliki serta menguasai beberapa buah syarikat besar, iaitu Haslinson Malaysia Plantation Berhad, Kumpulan Goodyear 9 Berhad dan United Plantation Berhad. Bagi kesan terhadap masyarakat, menurut pelaksanaan strategi pembasmian kemiskinan dan pengusuhan semula, masyarakat menghasilkan kemajuan yang kentara menjelang 1990. Kadar kemiskinan berkurangan dari 49.3% pada tahun 1970 kepada 16.5% pada tahun 1990 dan seterusnya kepada 1.7% pada 2012. Program penyusunan semula masyarakat menumpukan kepada strategi berikut. Pertama, cabut tangan kerajaan melalui pewujudan agensi khas untuk memastikan penyertaan ekonomi dan pemilikan ekuiti Bumiputera yang berkesan. Kedua, memperkenalkan peraturan dan kerjasama khusus di mana pelibatan dan penyertaan Bumiputera dipermudahkan bagi suatu tempoh masa. Ketiga, peruntukan untuk fiskal dan bantuan kewangan sebagai sebahagian dari bajet ke arah pembangunan keusahawan. Keempat, membesarkan program untuk pemilikan dan latihan. Kelima, menempatkan pemilikan Bumiputera melalui projek perswastaan. Dan yang keenam, wujudkan keseimbangan di dalam pekerjaan melalui pertumbuhan ekonomi yang sesama untuk mencerminkan komposisi etnik. Bagi kesan terhadap pendidikan, bermulanya DEP pada tahun 1971, Institut Tapera Awam Negara ditubuhkan pada tahun 1972 bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti pegawai dan kaki tangan awam. Dalam tempoh 5 tahun ini juga dapat dilihat dengan pentambahan institusi persekolahan dan latihan seperti maktab rendah sains, mara, sekolah vokasional dan teknik, serta institut latihan perusahaan. Institut Pengkajian Tinggi bertambah dengan pembinaan Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1971 dan Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1975. Sistem pendidikan mengalami banyak perubahan, antaranya bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. Manakala di Sarawak ia dilaksanakan pada tahun 1990. Bagi kesan terhadap perancangan keluarga, kadar pertumbuhan penduduk terdapat perbezaan bagi setiap kaum. Pertambahan penduduk Bumiputera bertambah pada kadar 3% setiap tahun. Pertambahan penduduk Cina berkurang iaitu 1.2% dan kadar pertambahan penduduk kumpulan lain pula meningkat 2% setahun. Kadar pentambahan penduduk ini mempunyai peranan yang penting kerana dapat mempercepatkan pembangunan negara.
Bagi kesan terhadap kesihatan, pada tahun 1988, kita dapat lihat bahawa kadar kematian sebanyak 8.2% bagi setiap 1,000 orang Cina adalah berkurang berbanding dengan orang India yang sebanyak 15.5% dan orang Melayu serta Bumiputera yang lain adalah sebanyak 14.6%. Sekarang kami akan menilaikan DEP berdasarkan beberapa aspek. Pertama adalah penyusunan semula tenaga kerja dan kadar pengangguran. Kemiskinan di kawasan luar bandar masih wujud walaupun DEP telah dilaksanakan. Pertambahan output pertanian tidak diperluaskan dengan secukupnya walaupun perancang DEP telah memberikan penekangan yang besar. Sukar untuk membandingkan anggaran asas pertumbuhan ekonomi selepas DEP dilaksanakan dari segi guna tenaga. Objektif guna tenaga penuh DEP tidak dapat dicapai kerana kemelesitan ekonomi. Jumlah pekerjaan yang disediakan dalam sektor ekonomi moden pada tahun DEP dilaksanakan tidaklah memadai berbanding dengan pertumbuhan penduduk yang mampu bekerja. Yang kedua adalah pelibatan orang Melayu dalam sektor moden. DEP menganjurkan pendekatan yang berhati-hati dalam usaha mendesat majikan agar mengambil sejumlah pekerja Melayu dalam aktiviti ekonomi. Untuk mengembangkan berbagai aktiviti dalam sektor ekonomi moden, mereka memerlukan berbagai kebenaran dari pihak kerajaan dan ini merupakan peluang yang luas bagi pihak kerajaan untuk meningkatkan pelibatan orang Melayu di sektor moden. Pelibatan Bumiputera dalam sektor-sektor penting ekonomi telah meningkat dan setiap sektor diwakili oleh Bumiputera. DEP telah meningkatkan jumlah penyertaan Bumiputera dalam pekerjaan profesional kerana pekerjaan di bidang itu memerlukan pengalaman serta kelulusan yang agak tinggi. Yang ketiga adalah keusahawanan dan pemilikan oleh Bumiputera. Salah satu bahagian penting DEP adalah untuk menggalakkan aktiviti keusahawan dan pemilikan modal oleh Bumiputera. Pemberian kontrak kerajaan juga memihak kepada Bumiputera. Sesetengah kontrak yang bernilai tidak lebih RM50,000 akan mengutamakan Bumiputera jika nilai tender mereka tidak lebih dari 10% daripada nilai tender bukan Bumiputera. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa pertambahan penyiapan modal orang Melayu telah mengedepankan kepentingan orang Cina dan India seperti yang ditawar dan dikedengarkan oleh media massa di Malaysia pada ketika itu. Dan akhirnya adalah ketidakseimbangan pendapatan. Pengagihan pendapatan telah mengalami situasi ketidaksamarataan dari segi pendapatan. Nisbah ketidaksamarataan atau perbezaan itu tidak berkurang walaupun setelah DEP diperkenalkan. Terima kasih kerana menonton. Bye.